Isu penggunaan kalimah Allah oleh bukan Muslim hanya secebis daripada cabaran yang dihadapi oleh umat Islam di Malaysia. Turut membimbangkan ialah amalan politik sempit pemimpin Islam sendiri yang menghalalkan amalan murtad di atas nama hak asasi manusia. Well, the Malaysian High Court should not have said that it shouldn't be allowed. The issue of freedom of conscience, freedom of religion is something which is sacrosanct, defended both in Islam, in Islamic theology, as my understanding of Islam, and also the Constitution. What is asked upon Rina Joy is to get her to go through the procedures. So she should have been allowed to become a Christian. It is her right. Itu kenyataan Anwar Ibrahim tidak lama dulu, bahawa seseorang Islam dalam kes ini, seorang wanita Islam bernama Azlina Jailani atau Lina Joy, berhak menukar agamanya. Pada tahun lalu, Nurul Izzah, anak sulung Anwar dan naib Presiden PKR membuat kenyataan yang hampir sama. Mainly my question is, when you speak about freedom of religion, are you essentially applying to the Malays as well? And when you ask me, there's no compulsion in religion. Even the Farooq quoted that verse in Quran. How can you ask me or anyone, how can anyone really say, sorry, this only applies to non-Malays? It has to apply equally. Izzah dan ayahnya mencetuskan kebimbangan ramai penganut Islam kerana kecenderungan memberi kebebasan penganut Islam untuk keluar daripada agama itu. Ia dibuat atas nama hak asasi manusia dan adalah permainan politik bahaya untuk mencari sokongan bukan Melayu menjelang pilihan raya umum di negara ini. Saya berpeguam dalam persekutuan. Saya terlibat dengan kes-kes di mana peguam-peguam daripada Pakatan Rakyat ini mengasak Islam to the extent that they allege that Malaysia, the basic structure of Malaysia is secular. Murtad ini dia adalah satu kesalahan yang paling serius dalam agama Islam. Jadi sebagai kesalahan yang paling besar dalam agama Islam, bilangan orang yang murtad itu tak penting, tetapi cara kes murtad itu ditangani itu penting. Yusri melihat kes itu merupakan satu agenda yang tidak bertanggungjawab untuk mewujudkan satu gelombang untuk mengubah perlembagaan yang selama ini telah dipersetujui ramai. Bacaan bahawa ada pihak luar yang mencucuk kita supaya kita mengubah perkara yang selama ni working well for us, yang menjadi bagi kita, yang tu dia maksud ada niat lain lah, cuba untuk mengganggu gugat kita punya achievement sebagai sebuah negara selama ini. Pada tahun 2011, sekumpulan pertubuhan bukan kerajaan menganjurkan siri perhimpunan untuk menanam kesedaran umat Islam mengenai gejala murtad. Agak mengecewakan, PAS dan PKR mengambil keputusan tidak mahu menyokong perhimpunan itu yang bertujuan mempertahankan akidah Islam. Pendirian sama diambil oleh DAP. Faham liberalisme dan persekutuan memang mengancam agama. Dia sebenarnya bukan sekadar mengancam agama Islam, tapi seluruh agama yang lain. Agama Buddha, agama Kongfuce, agama Hindu, mengancam semua. Semua agama diancam. Sebab premis mereka seperti yang saya sebutkan tadi, mereka ini liberal, tak terikat dengan mana-mana ajaran dan hukum hakam agama masing-masing.